Selamat datang ke saluran Hening dan Rehat, di mana kami menceritakan semula kisah-kisah benar yang penuh emosi, drama dan pengajaran mendalam dari sudut-sudut tersembunyi kehidupan. Hari ini, kami membawakan sebuah cerita baharu, sebuah drama keluarga yang akan menyentuh hati sesiapa sahaja kerana kekejaman takdir dan misteri menyakitkan di sebaliknya. Ini adalah kisah tentang Aisyah, seorang gadis kecil yang baru berusia 10 tahun yang tinggal di sebuah kampung miskin di negeri Kedah. Suatu hari, Aisyah dibawa ke hospital dalam keadaan sakit perut yang teruk, membuatkan doktor tergamam apabila mendapati gadis kecil itu hamil pada usia 10 tahun. Tetapi, apa yang lebih mengerikan adalah misteri di sebaliknya yang membuatkan semua orang menitiskan air mata, mendedahkan satu kebenaran gelap yang menggegarkan seluruh komuniti. Ini bukan cerita rekaan, tetapi sebuah tragedi benar yang menghancurkan hati di mana zaman kanak-kanak direnggut dalam kesakitan yang tidak terperi. Jika anda menyukai cerita-cerita menyentuh hati, sila tekan langgan sekarang agar tidak terlepas sebarang video dari cerita menitis air mata. Jangan lupa tekan suka dan kongsi jika anda rasa cerita ini bermakna untuk bersama kami menyebarkan pengajaran kemanusiaan kepada semua. Dan sekarang, mari kita selami kisah yang penuh air mata ini. Kampung Damai terletak dengan tenang di tepi sungai Kedah yang beralun, di mana ombak-ombak kecil memukul lembut tebing pasir dan sawah-sawah padi hijau terbentang luas di bawah cahaya mentari keemasan. Ini adalah sebuah kawasan kampung miskin dengan jalan-jalan tanah merah yang berliku, rumah-rumah papan yang sederhana, dan kokokan ayam setiap kali fajar menyingsing. Penduduk di sini hidup dengan bercucuk tanam dan menangkap ikan, kehidupan yang sederhana tetapi penuh dengan kesukaran. Keluarga kecil Aisyah juga tidak terkecuali. Aisyah membesar di sebuah rumah papan yang usang. Ayahnya, Encik Kasim, adalah seorang petani miskin. Ibunya, Puan Salmah, bekerja sebagai pemungut barang terpakai untuk mencari sedikit wang tambahan bagi menyara Aisyah dan abangnya. Aisyah adalah anak bongsu. Abangnya Amir berusia 15 tahun, seorang remaja kurus yang sering ponteng sekolah untuk membantu ayahnya di sawah. Aisyah baru berusia 10 tahun, tetapi dia sudah memiliki kecantikan semula jadi seorang anak kampung dengan rambut hitam panjang yang diikat tocang. Matanya besar dan jernih, dan senyumannya polos seperti cahaya pagi. Dia tidak banyak bersekolah, hanya tahu membaca beberapa perkataan asas yang diajar ibunya. Sebahagian besar masanya dihabiskan di rumah membantu ibu mengutip barang terpakai atau bermain di tepi sungai bersama rakan-rakan sekampung. Gadis kecil itu kurus kering tetapi sentiasa ceria, sering menyanyi riang lagu-lagu kanak-kanak sambil berlari di padang rumput. Penduduk kampung menyayangi Aisyah kerana sikapnya yang baik dan polos, sering memanggilnya budak cerdik setiap kali dia berlari lalu dengan senyuman manisnya. Tetapi kehidupan tenang Aisyah tiba-tiba hancur pada suatu petang hujan di bulan Ogos. Hari itu, Aisyah sedang bermain di halaman rumah bersama beberapa orang rakannya, apabila dia tiba-tiba memegang perutnya dan rebah ke tanah. Wajahnya pucat lesi, peluh membasahi seluruh badannya. Puan Salmah berlari keluar dengan cemas dan memeluk anaknya. Aisyah, kenapa ni nak? Sakit kat mana? Cakap dengan mak. Aisyah menangis dengan suara yang lemah. Mak, perut Aisyah sakit sangat, tak tahan. Encik Kasim tergesa-gesa mengayuh basikal membawa Aisyah ke klinik desa, tetapi doktor di situ menggelengkan kepala. Sakit macam ni kena bawa ke hospital daerah segera, saya tak boleh rawat. Keluarga itu panik, meminjam motosikal jiran untuk membawa Aisyah ke hospital daerah Baling dalam hujan lebat. Di bilik kecemasan, Dr. Harun, seorang lelaki pertengahan umur yang berpengalaman, menerima Aisyah dalam keadaan gadis itu hampir pingsan kerana kesakitan. Dia memeriksanya dan tiba-tiba memanggil jururawat. Panggil doktor pakar sakit puan sekarang, cepat.
Puan Salmah yang berdiri di luar dengan risau bertanya kepada doktor, "Anak saya sakit apa? Dia cuma sakit perut. Kenapa panggil pakar sakit Puan?" Doktor Harun berpaling, wajahnya pucat, suaranya bergetar. "Puan, bertenang. Saya tak percaya, tapi Aisyah sedang mengandung. Kandungan dah lebih 3 bulan. Sakit perut tu sebab ada tanda-tanda keguguran." Encik Kasim terduduk di kerusi selepas mendengarnya, menjerit, "Apa? Anak saya 10 tahun. Macam mana boleh mengandung? Doktor silap ni, tak mungkin." Puan Salmah terduduk sambil menangis teresa-esa. "Ya Allah, anak aku baru 10 tahun. Siapa buat anak aku macam ni? Doktor, tolong selamatkan anak saya." Para doktor di bilik kecemasan tergamam. Tiada siapa yang percaya seorang gadis 10 tahun boleh hamil. Doktor pakar sakit Puan, Dr. Fazilah, bergegas datang dan membuat imbasan ultra, mengesahkannya. "Betul, kandungan lebih 3 bulan, tapi badan Aisyah terlalu kecil, tak dapat menampungnya, kena buat pembedahan kecemasan segera." Aisyah dibawa masuk ke bilik bedah dalam keadaan kritikal. Sementara Encik Kasim dan Puan Salmah melutut di koridor, menangis. "Anakku, siapa buat kau macam ni? Mak minta maaf, mak tak dapat lindungi kau." Berita itu tersebar cepat di hospital dan kemudian ke seluruh kampung damai, membuatkan semua orang terkejut. Budak Aisyah tu mengandung, umur 10 tahun. Ya Allah, kejamnya siapa yang buat kerja ni? Selepas lebih 2 jam di dalam bilik bedah, Dr. Fazilah keluar. Wajahnya muram. "Kami berjaya selamatkan Aisyah, tapi kandungannya tak dapat diselamatkan. Badan dia terlalu lemah. Persoalannya sekarang, siapa yang buat dia mengandung? Perkara ini tak normal, kena lapor polis." Encik Kasim menumbuk dinding dan menjerit, Siapa buat anak aku jadi macam ni? Aku bunuh dia." Puan Salmah rebah ke lantai menangis. "Aisyah, mak minta maaf. Mak tak tahu. Mak biarkan kau menderita macam ni." Aisyah terbaring di bilik rawatan rapi. Matanya terpejam, nafasnya lemah. Tidak menyedari bahawa sebuah misteri yang akan membuat semua orang menitiskan air mata sedang menanti untuk didedahkan. Selepas pembedahan kecemasan di hospital daerah Baling, Aisyah terbaring di bilik rawatan rapi. Tubuh kecilnya dikelilingi wayar drip dan mesin perubatan. Matanya terpejam rapat, wajahnya pucat, nafasnya lemah, seperti nyalaan lilin yang hampir padam. Encik Kasim dan Puan Salmah, ibu bapa Aisyah, melutut di koridor sambil berpelukan dan menangis teresa-esa, tidak percaya anak perempuan mereka yang berusia 10 tahun baru sahaja melalui satu keguguran. Puan Salmah memegang tangan suaminya, suaranya serak. "Abang, Aisyah baru 10 tahun. Macam mana dia boleh mengandung? Siapa buat anak kita macam ni? Saya tak sanggup hidup." Encik Kasim menumbuk dinding, matanya merah menyala. "Salma, aku akan bunuh jantan tu. Anak aku masih kecil. Siapa yang begitu kejam? Ya Allah, kenapa anak aku?" Dr. Harun dan Dr. Fazilah, doktor pakar sakit Puan, berdiri berdekatan. Wajah mereka muram dan cemas. Dr. Fazilah mengeluh dan berkata kepada Encik Kasim, "Encik Kasim, Aisyah dah melepasi tahap kritikal, tapi badannya sangat lemah, perlukan masa untuk pulih. Tetapi perkara ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Budak 10 tahun mengandung, mesti ada orang jahat yang melakukannya. Encik laporkan pada polis, kami juga akan laporkan kepada pihak atasan." Encik Kasim menjerit, "Lapor polis, saya kena cari jantan tu dulu. Saya akan siat-siat dia. Anak saya baru 10 tahun. "Doktor faham tak?" Puan Salmah menutup muka dan menangis. "Doktor, selamatkan anak saya. Dia dah sedar ke belum? Saya nak jumpa dia." Dr. Fazilah memegang tangannya, suaranya bergetar. "Puan Salmah, Aisyah belum sedar, tapi kami sedang berusaha sebaik mungkin. Puan bertenang, biar polis siasat. Orang itu mesti dihukum."
Menjelang subuh, Aisyah mula membuka matanya. Mata jernihnya kini kabur kerana kesakitan dan keletihan. Dia berbisik, Mak, sakitnya. Aisyah kenapa ni? Puan Salmah meluru masuk ke dalam bilik dan memeluk anaknya, menangis teresak-esak. Aisyah, anak Mak kat sini, kau dah sedar. Mak minta maaf, Mak tak dapat lindungi kau. Aisyah memegang tangan ibunya, suaranya lemah. Mak, perut Aisyah sakit. Aisyah tak tahu, Aisyah takut. Encik Kasim berdiri di sisi, air matanya berlinangan. Aisyah, anak ayah, jangan takut. Ayah ada di sini. Ayah akan lindungi kau. Cakap pada ayah, siapa buat kau macam ni? Aisyah memandang ayahnya, matanya keliru, lalu dia menangis. Ayah, Aisyah tak tahu. Aisyah cuma ingat ada sekali Aisyah tidur. Aisyah rasa sakit. Aisyah tak faham. Encik Kasim terduduk di katil sambil memegang kepalanya dan menangis. Ya Allah, anakku, siapa buat anak aku jadi macam ni? Kata-kata polos Aisyah bagaikan pisau yang menikam jantung ibu bapanya. Puan Salmah memeluk anaknya dan menjerit. Aisyah, kau cakap betul ke? Siapa buat kau sakit? Kau ingat apa-apa tak? Tolong cakap pada Mak. Aisyah menggelengkan kepala, air matanya jatuh. Mak, Aisyah tak tahu. Aisyah cuma ingat ada sekali Aisyah tidur kat rumah, Aisyah rasa sakit perut, Aisyah takut, tapi Aisyah tak berani cakap. Encik Kasim bangun, mengaum. Salmah, jadi kat rumah ke? Siapa masuk rumah kita? Siapa buat anak kita macam ni? Aku takkan biarkan. Puan Salmah tergamam, suaranya bergetar. Abang, takkanlah orang dalam rumah. Ya Allah, aku tak percaya. Berita tentang keadaan Aisyah tersebar cepat ke Kampung Damai, membuatkan seluruh komuniti terkejut dan marah. Kak Mai, jiran sebelah rumah Aisyah, berlari ke hospital sambil menangis. Ya Allah, budak Aisyah tu baik sangat. Siapa yang kejam sangat ni? 10 tahun dah mengandung. Aku tak percaya. Pak Cik Samad yang sedang di sawah berbisik kepada Abang Din si nelayan, rumah Kasim tu, siapa lagi yang boleh buat kerja ni kalau bukan orang dekat? Polis kena masuk campur, kalau tidak orang kampung sendiri yang hukum nanti. Khabar angin mula tersebar. Budak Aisyah tu kena rogol, 10 tahun dah mengandung, teruknya. Seluruh kampung menjadi gempar. Pandangan curiga mula dilemparkan kepada keluarga Aisyah, tetapi tiada siapa berani berkata terus terang. Sementara itu, polis daerah Baling menerima laporan dari hospital. Pihak hospital segera memulakan siasatan. Inspektur Farid yang bertanggungjawab ke atas kes itu datang bertemu keluarga Aisyah di hospital. Dia bertanya kepada Encik Kasim, Encik Kasim, Aisyah dah sedar. Boleh ceritakan pada saya, beberapa bulan ini ada tak orang asing datang ke rumah? Perkara ini serius, kami mesti cari pelakunya. Encik Kasim memegang tangan inspektor, suaranya bergetar. Inspektor, saya tak tahu. Rumah saya miskin, jarang orang datang. Cuma ada saya, Salmah, Amir dan Aisyah. Saya ke sawah, Salmah kutip barang terpakai. Amir banyak tinggal di rumah. Dengan Aisyah, saya tak syak siapa-apa. Inspektor Farid mencatat, suaranya perlahan. Encik bertenang, kami akan siasat. Tetapi Encik, kata Amir tinggal di rumah dengan Aisyah. Kami perlu berjumpa dengannya. Perkara ini tidak mudah, mesti dijelaskan. Encik Kasim tergamam apabila mendengar nama anak lelakinya. Dia menjerit, Amir, tak mungkin. Amir tu abang Aisyah. Dia takkan buat macam tu. Jangan tuduh dia, Tuan. Puan Salmah menangis. Inspektor, Amir baru 15 tahun. Dia baik sangat. Tak mungkin. Anak saya dah cukup menderita. Jangan tambah lagi penderitaannya. Inspektor Farid mengangguk, tetapi matanya menunjukkan sedikit keraguan. Puan, Encik bertenang. Kami tidak membuat kesimpulan terburu-buru, tetapi kami perlu bertanya pada Amir untuk mencari petunjuk. Aisyah baru 10 tahun. Perkara ini sangat luar biasa. Aisyah terbaring di katil hospital, tangan kecilnya menggenggam erat tangan ibunya, menangis. Ma, Aisyah takut. Aisyah tak nak sakit lagi.
Puan Salmah memeluk anaknya, hatinya hancur luluh. Aisyah, mak minta maaf, mak akan lindungi kau, mak takkan biarkan sesiapa sakiti kau lagi. Tetapi di dalam hatinya, satu syakwasangka yang mengerikan mula menyelinap. Siapa yang buat anak aku mengandung? Takkanlah orang dalam rumah. Encik Kasim duduk di sebelah sambil memegang kepalanya dan menangis. Aisyah, ayah minta maaf. Ayah tak dapat lindungi kau. Ayah akan cari jantan tu. Ayah janji. Selepas Aisyah sedar di hospital daerah Baling, suasana di dalam wad menjadi berat dan tegang. Aisyah meringkuk di atas katil, tangan kecilnya menggenggam erat tangan ibunya, matanya penuh kekeliruan bercampur ketakutan. Puan Salmah duduk di sisinya mengusap rambut anaknya, air matanya tidak henti-henti mengalir. Aisyah, jangan takut, mak ada di sini, mak akan lindungi kau. Kalau kau ingat apa-apa, cakap pada mak merayu. Aisyah menangis dengan suara yang lemah. Mak, Aisyah tak tahu. Aisyah cuma ingat ada sekali Aisyah tidur, Aisyah rasa sakit, Aisyah takut, tapi Aisyah tak berani cakap dengan sesiapa. Encik Kasim berdiri berdekatan, tangannya menggenggam kuat bingkai katil, matanya merah menyala. Aisyah, cakap betul-betul, siapa buat kau sakit? Kat rumah kah? Kat mana? Ayah mesti tahu. Kata-kata polos Aisyah seolah-olah menuang minyak ke dalam api kemarahan di hati Encik Kasim. Dia berpaling kepada Puan Salmah, suaranya keras. Salmah, budak ni cakap kat rumah siapa? Siapa masuk rumah kita buat anak kita macam ni? Dalam rumah kita cuma ada aku, kau dan Amir. Puan Salmah tergamam, tangannya menggeletar, suaranya serak. Abang cakap apa ni? Takkanlah Amir, tak mungkin, dia abang Aisyah, dia takkan buat macam tu. Encik Kasim menumbuk dinding, menjerit, tak mungkin, aku pun tak percaya. Tapi Aisyah cakap kat rumah, selain Amir siapa lagi? Aku kena tanya dia, aku takkan biarkan anak aku menderita sia-sia. Inspektur Farid yang bertanggungjawab ke atas kes itu berdiri berdekatan mencatat setiap kata-kata Aisyah dan keluarganya. Dia memandang Encik Kasim, suaranya perlahan. Encik Kasim, saya faham Encik sedih, tapi jangan buat kesimpulan terburu-buru. Kami perlu berjumpa dengan Amir, tanya semua perkara. Kalau orang dalam rumah, kami akan siasat. Bawa Amir ke sini supaya Aisyah tak takut. Saya akan soal dia secara berasingan. Encik Kasim mengangguk, tetapi matanya penuh kemarahan. Inspektor, saya bawa dia datang sekarang. Kalau betul dia yang buat, saya takkan maafkan dia, walaupun dia anak saya. Puan Salmah menangis teresa-esak. Abang, jangan cakap macam tu. Amir baik, dia takkan buat. Saya tak percaya. Encik Kasim bergegas pulang ke Kampung Damai, mengayuh basikal seperti orang gila dalam hujan. Hatinya berbelah bahagi antara kasih seorang bapa dan kesakitan yang ditanggung Aisyah. Apabila tiba di rumah papan itu, dia melihat Amir, anak lelakinya yang berusia 15 tahun, sedang duduk mencangkung di bawah beranda, wajahnya yang kurus penuh kerisauan. Dia menjerit, Amir, masuk sini, polis panggil kau. Kau dah tahu pasal Aisyah ke belum? Amir mengangkat kepala, matanya keliru. Ayah, kenapa ni? Amir dengar orang kampung cakap adik sakit. Adik kenapa, ayah? Encik Kasim mencengkam kolar baju Amir dan mengaum. Kau pura-pura lagi. Aisyah mengandung. 10 tahun dah mengandung. Kau tinggal kat rumah dengan dia. Cakap betul-betul, kau ada buat apa-apa kat dia, tak? Amir tergamam, air matanya mengalir. Ayah cakap apa ni? Amir tak buat apa-apa ke adik. Amir abang dia. Kenapa ayah syak Amir? Amir tak tahu apa-apa. Encik Kasim memandang anak lelakinya, hatinya pedih, tetapi kata-kata Aisyah dan syakwasangka polis membuatkan dia tidak dapat bertenang. Dia menarik Amir naik ke atas basikal, membawanya terus ke hospital. Suaranya bergetar. Amir, kau cakap betul-betul dengan polis. Kalau kau yang buat, ayah takkan maafkan. Tapi kalau bukan kau, ayah minta maaf. Amir menangis. Ayah, bukan Amir. Amir sayang adik. Amir tak buat apa-apa kat adik.
Apabila tiba di hospital, Inspektor Farid membawa Amir ke sebuah bilik berasingan sementara Encik Kasim dan Puan Salmah tinggal bersama Aisyah. Dia bertanya kepada Amir, suaranya lembut tetapi tegas. Amir, jangan takut, saya polis. Saya nak awak cakap jujur. Awak tinggal di rumah dengan Aisyah beberapa bulan ni, awak ada nampak orang asing masuk rumah tak? Atau awak ada buat apa-apa pada Aisyah? Amir menutup muka dan menangis. Tuan, bukan saya. Saya tinggal di rumah dengan adik. Saya pergi ke sawah dengan ayah. Saya tak nampak orang asing. Saya tak tahu adik mengandung. Saya tak buat apa-apa. Inspektor Farid memperhatikan Amir. Mata remaja itu penuh ketakutan dan kejujuran, tetapi dia tidak membuat kesimpulan terburu-buru. Dia bertanya lagi, Amir, cuba ingat betul-betul, ada tak masa Aisyah tidur, awak nampak sesiapa datang atau dengar apa-apa yang pelik? Amir menggelengkan kepala dan menangis. Tuan, saya tak tahu. Ada sekali saya balik dari sawah, saya nampak adik menangis. Saya tanya, dia kata sakit perut. Saya ingat dia salah makan. Saya tak tahu. Inspektor Farid mencatat, suaranya perlahan. Baiklah Amir, saya percaya awak cakap jujur, tapi saya perlu siasat lagi. Awak balik dengan ibu bapa awak, tapi jangan tinggalkan kampung. Saya mungkin perlu jumpa awak lagi nanti. Apabila Amir keluar, Encik Kasim meluruh ke arahnya dan memegang bahu anaknya. Amir, kau cakap apa dengan polis? Betul ke kau yang buat? Amir menangis teresak-esak. Ayah, bukan Amir. Sumpah. Bukan Amir yang buat apa-apa ke adik. Ayah, percayalah. Puan Salmah berlari memeluk Amir dan menangis. Kasim, jangan syak anak kita. Amir takkan buat. Saya percaya dia. Tapi kalau bukan dia, siapa? Siapa buat Aisyah jadi macam ni? Encik Kasim memegang kepalanya dan terduduk di kerusi. Saya tak tahu lagi. Kalau bukan Amir, siapa? Rumah kita tak ada orang lain. Di dalam wad, Aisyah mendengar ibu bapanya bergaduh. Dia menangis. Mak, ayah, jangan gaduh. Aisyah takut. Aisyah tak nak Abang Amir kena marah. Puan Salmah memeluk anaknya. Suaranya tersekat-sekat. Aisyah, jangan risau. Mak percaya Abang Amir. Mak akan cari siapa yang buat kau macam ni. Kau rehat ya, Mak ada dengan kau. Tetapi di dalam hatinya, syakwa sangka yang mengerikan masih belum hilang. Kalau bukan Amir, siapa yang masuk rumah kita? Atau mungkin dia tidak berani berfikir lebih lanjut, tetapi matanya sekilas memandang ke arah pintu di mana penduduk kampung mula berkumpul dan berbisik-bisik. Berita tentang kejadian itu tersebar ke seluruh kampung damai. Gelombang emosi meletus dalam komuniti. Kak Mai berlari datang dan menangis. Ya Allah, Amir yang disyaki. Tak mungkin, dia budak baik. Pakcik Samad berkata dengan tegas. Kalau bukan Amir, siapa lagi? Rumah Kasim tu tertutup. Cuma orang yang kenal je boleh masuk. Polis mula menyiasat, mengambil keterangan daripada jiran-jiran. Tetapi kebenaran yang mengerikan masih tersembunyi, menanti hari untuk didedahkan. Selepas Amir disoal siasat di hospital, suasana dalam keluarga Aisyah menjadi semakin berat. Encik Kasim duduk termenung di koridor, tangannya yang menggeletar memegang kepalanya. Hatinya berbelah bahagi antara kasih seorang bapa dan syakwa sangka. Kalau bukan Amir, siapa? Rumah kita tak ada orang lain yang buat Aisyah jadi macam ni. Puan Salmah duduk di sisi Aisyah, menggenggam erat tangan anaknya, menangis. Aisyah, kalau kau ingat apa-apa, cakap pada Mak. Mak tak percaya Abang Amir yang buat, tapi Mak kena tahu siapa yang aniaya kau. Aisyah terbaring di atas katil, matanya merah bengkak, suaranya lemah. Mak, Aisyah tak tahu. Aisyah cuma ingat, ada sekali Aisyah tidur, Aisyah rasa sakit. Ada seseorang, tapi Aisyah tak nampak jelas. Aisyah takut sangat. Puan Salmah memeluk anaknya dan menangis teresak-esak. Ya Allah, anakku, kejamnya orang tua. Siapa yang buat anak aku menderita? Inspektor Farid yang bertanggung jawab ke atas kes itu tidak berhenti pada keterangan Amir.
Dia kembali ke Kampung Damai bersama pasukannya, menyiasat setiap lorong, mengambil keterangan daripada jiran-jiran dan sesiapa sahaja yang pernah berkunjung ke rumah Aisyah. Kak Mai, jiran terdekat, memberitahu polis, rumah Kasim tu miskin, jarang orang datang. Tapi saya ingat, ada sekali saya nampak Pak Cik Husin, sepupu Kasim, selalu datang bermain, bawa makanan untuk budak-budak tu. Dia baik orangnya, tak sangka pula dia buat macam tu. Pak Cik Samad menyampuk, betul tu Pak Cik Husin, selalu datang. Tapi saya tak nampak apa-apa yang pelik. Rumah Kasim tu tertutup, cuma orang yang dikenali je boleh masuk. Inspektor Farid mencatat, matanya menunjukkan sedikit keraguan. Pak Cik Husin ya, saya perlu jumpa orang ni. Kalau orang yang dikenali, kemungkinannya lebih tinggi. Pak Cik Husin, nama penuhnya Husin bin Ahmad, adalah sepupu kepada Encik Kasim, berusia 45 tahun dan tinggal beberapa kilometer dari rumah Aisyah. Dia bekerja sebagai tukang baiki basikal bergerak, sering singgah melawat keluarga Aisyah untuk membantu kerana kasihan melihat kemiskinan mereka. Apabila polis tiba di rumahnya, Pak Cik Husin sedang duduk membaiki basikal di bawah beranda. Wajahnya kelihatan cemas apabila melihat Inspektor Farid. Polis datang buat apa? Saya tak buat salah apa-apa. Inspektor Farid memandang tepat ke matanya, suaranya perlahan. Pak Cik Husin, kami sedang siasat kes Aisyah, anak Encik Kasim, yang mengandung pada usia 10 tahun. Pak Cik selalu ke rumah mereka. Pak Cik tahu apa-apa tak? Cakap jujur, jangan sampai kami terpaksa guna cara lain. Pak Cik Husin menggeletar, suaranya tergagap-gagap. Saya tak tahu apa-apa. Saya cuma datang bermain, bawa barang untuk budak-budak tu. Saya tak buat apa-apa. Tetapi sikap cemas Pak Cik Husin membuatkan Inspektor Farid curiga. Dia mengarahkan agar lelaki itu dibawa ke balai untuk siasatan lanjut. Di balai polis, di bawah tekanan soal siasat, Pak Cik Husin akhirnya menundukkan kepala dan menangis. Saya salah. Memang saya yang buat. Saya tak dapat tahan. Saya minta maaf. Inspektor Farid menghentak meja, menjerit. Kau cakap apa? Kau buat apa pada Aisyah? Ceritakan dengan jelas. Pak Cik Husin menutup muka, suaranya bergetar. Satu hari, saya datang rumah Kasim. Cuma ada Aisyah seorang kat rumah. Saya nampak dia baik. Saya tak dapat kawal diri. Saya buat benda tak senonoh. Saya cuma buat sekali. Saya tak sangka dia mengandung. Saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Kebenaran yang mengerikan itu terbongkar, membuatkan semua anggota polis di dalam bilik itu tergamam. Inspektor Farid mencengkam kolar baju Pak Cik Husin dan mengaum. Kau ni saudara dia, kau rogol budak 10 tahun, kau ni manusia ke binatang. Pak Cik Husin melutut dan menangis. Saya salah, saya tak berani lagi. Saya takut, saya sembunyikan, saya tak sangka dia mengandung. Tolong maafkan saya. Tetapi permohonan maafnya tidak dapat menghapuskan jenayah keji yang baru sahaja didedahkan. Polis segera memaklumkan kepada keluarga Aisyah. Apabila Inspektor Farid tiba di hospital, Encik Kasim dan Puan Salmah sedang duduk di sisi Aisyah. Dia menarik mereka keluar, suaranya tersekat-sekat. Encik Kasim, Puan Salmah, kami dah jumpa pelakunya. Pak Cik Husin, sepupu Encik yang buat perkara tu pada Aisyah. Dia dah mengaku. Encik Kasim terduduk di lantai dan menjerit. Apa? Husin, sepupu aku. Dia yang buat anak aku macam ni? Aku bunuh dia. Dia meluruh ke arah pintu, tetapi ditahan oleh polis. Dia menangis. Ya Allah, kenapa dia? Dia abang aku. Kenapa dia begitu kejam? Puan Salmah rebah dan menangis teresa-esak. Husin, kau binatang. Anak aku 10 tahun. Kau rosakkan dia. Aku takkan maafkan kau. Encik Kasim bergegas ke balai polis. Melihat Pak Cik Husin digari, dia menumbuk muka lelaki itu, menjerit. Husin, kau abang aku. Kenapa kau buat macam ni pada anak aku? Kau bunuh aku jelah. Pak Cik Husin menundukkan kepala dan menangis. Kasim, aku salah. Aku tak berani minta maaf. Aku tahu aku patut mati.
Polis cuba menenangkan keadaan, tetapi Encik Kasim terus menjerit. "Bawa dia keluar, biar aku bunuh dia. Anak aku 10 tahun, dia dah rosakkan hidup anak aku." Puan Salmah berlari mengejar dan memeluk suaminya, menangis. "Kasim, sudahlah, jangan buat benda bukan-bukan, biar polis yang uruskan. Aisyah dah menderita, abang jangan tambah lagi penderitaan." Berita tentang Pak Cik Husin tersebar ke seluruh kampung Damai. Seluruh komuniti menjadi marah. Kak Mai menjerit, "Ya Allah, si Husin tu pura-pura baik, tak sangka dia sekejam tu." Pak Cik Samad menumbuk meja. "Bawa dia ke sini, biar orang kampung yang hukum. Budak Aisyah 10 tahun pun dia tak lepaskan." Penduduk kampung berkumpul di hadapan rumah Pak Cik Husin, menuntut untuk menghukumnya sendiri. Tetapi polis sempat campur tangan dan membawa lelaki itu ke ibu pejabat daerah untuk memastikan keselamatannya. Di hospital, Aisyah mendengar ibu bapanya menangis. Dia bertanya kepada ibunya, "Siapa buat Aisyah, Mak? Aisyah takut." Puan Salmah memeluk anaknya dan menangis. "Aisyah, Pak Cik Husin, dia yang buat kau macam ni. Mak minta maaf, Mak tak dapat lindungi kau." Aisyah menangis, suaranya lemah. "Mak, kenapa Pak Cik Husin buat Aisyah sakit? Aisyah takut, Aisyah tak nak jumpa dia lagi." Encik Kasim berdiri berdekatan, tangannya digenggam erat, matanya merah menyala. "Aisyah, ayah minta maaf. Ayah biarkan si berdebah tu masuk rumah. Ayah akan pastikan dia dapat balasan." Kata-kata polos Aisyah bagaikan menabur garam di luka ibu bapanya. Puan Salmah mengusap rambut anaknya dan menangis. "Aisyah, jangan takut. Pak Cik Husin dah ditangkap. Dia takkan ganggu kau lagi. Mak ada dengan kau. Mak janji." Aisyah memegang tangan ibunya. Air matanya mengalir deras. "Mak, sakit sangat. Aisyah tak faham. Aisyah nak balik rumah." Encik Kasim berpaling dan menutup muka, menangis. "Salmah, budak ni baru 10 tahun. Dia tak faham apa yang berlaku. Si Husin tu dah musnahkan hidup dia. Aku tak akan maafkan dia." Dia meluru keluar, berniat untuk ke balai polis, tetapi Inspektor Farid menahannya. "Encik Kasim, bertenang. Husin sedang ditahan. Kami akan uruskan mengikut undang-undang. Encik jangan buat benda yang bukan-bukan. Aisyah perlukan encik sekarang." Sementara itu, di balai polis daerah, Pak Cik Husin duduk meringkuk di dalam lokap. Wajahnya cengkung, matanya merah bengkak kerana menangis. Dia menggumam, "Saya salah. Saya tak sangka dia mengandung. Saya cuma buat sekali. Saya minta maaf." Tetapi, permohonan maafnya yang sudah terlambat tidak dapat menghapuskan jenayah keji yang telah dilakukannya terhadap Aisyah. Inspektur Farid memandangnya melalui jeriji besi, suaranya dingin. "Husin, kau aniaya budak 10 tahun. Kau ingat minta maaf dah selesai. Kau akan terima hukuman di mahkamah. Keluarga Aisyah takkan maafkan kau." Pak Cik Husin menundukkan kepala dan menangis. "Saya tahu, saya patut mati. Saya tak berani minta maaf." Berita tentang jenayah Pak Cik Husin tersebar ke seluruh kampung Damai. Seluruh komuniti marah dan sedih. Kak Mai berlari ke hospital, memeluk Puan Salmah dan menangis. "Salmah, kenapa jadi macam ni? Si Husin tu pura-pura baik. Tak sangka dia sekejam tu. Kasihan Aisyah." Pak Cik Samad menumbuk tanah. "Aku tak percaya. Dia saudara mara sendiri pun dia buat macam tu. Budak tu baru 10 tahun. Dia dah rosakkan hidup budak tu." Penduduk kampung berkumpul di hadapan rumah Pak Cik Husin, mahu membakar rumahnya. Tetapi polis sempat campur tangan dan menjaga ketenteraman. Gelombang kemarahan tidak hanya terhenti di kampung, malah tersebar ke seluruh daerah, membuatkan semua orang menitiskan air mata apabila memikirkan Aisyah. Gadis kecil yang polos itu kini menanggung luka yang tidak akan sembuh. Di hospital, Aisyah menjadi semakin takut. Setiap kali mendengar bunyi tapak kaki atau suara yang kuat, dia terkejut, memeluk ibunya erat-erat dan menangis. "Mak, jangan bagi Pak Cik Husin datang. Aisyah takut." Puan Salmah memeluk anaknya, hatinya hancur luluh.
Aisyah, Mak ada di sini. Tak ada siapa akan sakiti kau lagi. Tidurlah, Mak jaga. Tetapi Aisyah tidak dapat tidur. Matanya terbuka luas memandang ke arah pintu, seolah-olah takut bayangan Pak Cik Husin muncul. Encik Kasim duduk di sisi memegang tangan anaknya. Suaranya bergetar. Aisyah, ayah minta maaf. Ayah tak dapat lindungi kau. Ayah biarkan kau menderita. Kau jangan risau. Orang tua takkan datang lagi. Tepat pada masa itu, seorang wanita muncul di hadapan pintu wad. Cikgu Normala, 35 tahun, seorang guru sekolah rendah di Pekanbaling. Cikgu Normala mendengar berita tentang Aisyah melalui akhbar tempatan. Hatinya tidak tenang apabila memikirkan gadis 10 tahun itu menanggung tragedi yang begitu dahsyat. Dia pernah mengajar kanak-kanak miskin di daerah itu dan Aisyah mengingatkannya kepada murid-murid kecilnya. Dia masuk dan melihat Aisyah meringkuk di atas katil. Puan Salmah menangis di sisinya. Dia tergamam. Puan Salmah, saya Normala, seorang guru di Pekan. Saya dengar cerita tentang Aisyah. Saya tak sampai hati. Saya nak bantu keluarga Puan. Puan Salmah mengangkat kepala. Air matanya jatuh. Cikgu, apa yang cikgu boleh bantu? Anak saya dah cukup menderita. Dia baru 10 tahun, dah jadi macam ni. Saya tak sanggup hidup. Cikgu Normala duduk di sisi Aisyah, suaranya lembut. Puan Salmah, saya tahu keluarga Puan sangat sedih, tapi Aisyah perlukan penjagaan, bukan sahaja dari segi fizikal, tetapi juga mental. Saya akan bantu dia. Saya mohon untuk bawa dia ke Pekan. Saya akan jaga dia, ajar dia belajar. Dia tak boleh tinggal di kampung lagi. Orang kampung dah tahu semua. Dia akan lebih menderita. Encik Kasim berpaling, suaranya bergetar. Cikgu cakap betul ke? Anak saya dah malu sangat. Saya tak nak dia tinggal di kampung, tapi saya tak tahu nak buat macam mana. Cikgu Normala memegang tangannya. Suaranya tegas. Betul, Encik Kasim. Saya ada rumah di Pekan. Saya akan jaga Aisyah macam anak saya sendiri. Saya takkan biarkan dia menderita lagi. Saya janji. Aisyah memandang Cikgu Normala. Matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Dia berbisik, Cikgu betul-betul baik dengan saya ke? Saya takut. Cikgu Normala mengusap rambut Aisyah dan tersenyum. Aisyah, Akak akan lindungi awak. Awak tak perlu takut lagi. Rehat ya, Akak ada dengan awak. Puan Salmah memeluk Cikgu Normala dan menangis. Cikgu, terima kasih. Saya tak tahu nak buat apa. Tolong selamatkan anak saya. Encik Kasim mengangguk. Air matanya jatuh. Cikgu, saya percaya cikgu. Anak saya dah cukup menderita. Tolonglah dia. Bantuan yang tidak dijangka daripada Cikgu Normala membawa secebis harapan kepada keluarga Aisyah. Puan Salmah memandang anaknya, suaranya tersekat-sekat. Aisyah, kau ikut Cikgu Normala ya? Mak tak nak kau tinggal di kampung lagi. Mak nak kau hidup dengan baik. Aisyah mengangguk lemah dan menangis. Mak, Aisyah pergi, tapi Aisyah nak mak ada dengan Aisyah. Puan Salmah memeluk anaknya. Hatinya pedih, tetapi Cikgu Normala memegang tangannya. Puan Salmah, jangan risau. Saya akan jaga Aisyah. Puan dan Encik boleh datang melawat bila-bila masa. Aisyah menghadapi ketakutannya dengan kelegaan daripada Cikgu Normala, tetapi luka di dalam hatinya masih terlalu dalam. Keluarga Aisyah berdiri di persimpangan takdir, tidak tahu sama ada mereka mampu mengatasi kesakitan yang tidak terperi ini atau tidak. Pak Cik Husin ditahan, tetapi penderitaan Aisyah dan keluarganya masih belum berakhir. Selepas beberapa hari di hospital, kesihatan Aisyah beransur pulih, tetapi jiwanya masih terkurung dalam ketakutan dan kesakitan. Setiap malam, Aisyah terkejut dari tidur, menangis memanggil ibunya. Mak, Aisyah takut Pak Cik Husin datang. Puan Salmah memeluk anaknya, air matanya jatuh. Aisyah, tak ada Pak Cik Husin, dia dah ditangkap, kau tidur ya. Tetapi Aisyah tidak dapat tidur, matanya terbuka luas memandang ke arah pintu, seolah-olah menanti bayangan yang menakutkan.
Encik Kasim duduk di sisi memegang tangan anaknya. Hatinya hancur luluh. Salmah, budak ni tak tahan tinggal di kampung lagi. Orang kampung dah tahu semua. Macam mana dia nak hidup dengan malu ni? Puan Salmah mengangguk dan menangis. Kasim, saya tahu Cikgu Normala cakap betul. Anak kita kena pergi dari sini. Cikgu Normala kembali ke hospital pada hari Aisyah dibenarkan keluar. Dia membawa sebuah beg pakaian kecil dan duduk di sisi Aisyah. Suaranya lembut. Aisyah, awak dah sihat sikit? Akak datang nak bawa awak balik rumah akak di Pekan, ya? Kat sana tak ada siapa tahu. Awak akan hidup lebih baik. Aisyah memandangnya, matanya menunjukkan sedikit kelegaan. Dia berbisik. Cikgu betul-betul baik dengan saya kah? Saya takut. Saya tak nak tinggal di kampung lagi. Cikgu Normala mengusap rambut Aisyah dan tersenyum. Aisyah, akak akan jaga awak, ajar awak belajar. Awak tak perlu takut, ibu bapa awak pun dah setuju. Encik Kasim memegang tangan Cikgu Normala. Suaranya bergetar. Cikgu, saya serahkan Aisyah pada cikgu. Dia dah cukup menderita. Saya tak nak dia terus menanggung malu di sini. Seluruh keluarga berdiri di hadapan rumah papan yang usang. Mata mereka muram. Puan Salmah memeluk anaknya dan menangis. Aisyah, kau ikut Cikgu Normala, ya? Mak dengan ayah akan datang jenguk kau. Kau hidup baik-baik, jangan takut lagi. Aisyah memegang tangan ibunya. Air matanya jatuh. Mak, Aisyah pergi, tapi mak jangan tinggalkan Aisyah. Encik Kasim berpaling mengesat air mata. Aisyah, ayah minta maaf. Ayah tak dapat lindungi kau. Kau ikut Cikgu Normala, ayah lebih tenang. Cikgu Normala membawa Aisyah menaiki motosikal dan meninggalkan kampung itu. Di bawah cahaya senja yang kemerahan di atas Sungai Kedah, Encik Kasim dan Puan Salmah berdiri kaku memandang mereka pergi. Hati mereka pedih. Aisyah tiba di rumah Cikgu Normala di Pekan Baling, sebuah rumah kecil tetapi selesa dengan sebuah meja belajar lama dan beberapa buah buku teks. Cikgu Normala menyediakan satu sudut tidur untuk Aisyah. Tersenyum, Aisyah, ini rumah awak mulai sekarang. Akak akan ajar awak membaca. Awak rehat, ya? Jangan takut lagi. Aisyah mengangguk, duduk meringkuk di atas katil dan menangis. Cikgu, terima kasih. Saya tak nak ingat Pak Cik Husin. Cikgu Normala memeluknya. Suaranya tersekat-sekat. Aisyah, awak tak perlu ingat. Akak ada di sini. Awak akan lupakan. Akak janji. Perjalanan Aisyah meninggalkan kampung bermula, tetapi ketakutan di dalam dirinya masih menjadi bayangan hitam yang besar, walaupun Cikgu Normala cuba membawa sedikit cahaya. Sementara itu di Baling, perbicaraan Pak Cik Husin berlangsung sebulan selepas dia ditangkap. Mahkamah sesak dengan penduduk kampung Dama yang datang, membawa kemarahan dan kesedihan. Pak Cik Husin berdiri di kandang tertuduh, wajahnya cengkung, tangannya digari, kepalanya tertunduk malu. Hakim membacakan pertuduhan. Tertuduh, Husin bin Ahmad, 45 tahun, telah mengambil kesempatan atas kepercayaan keluarga mangsa, Siti Aisyah binti Kasim, melakukan perbuatan keji yang menyebabkan mangsa hamil pada usia 10 tahun, mengakibatkan kesan serius dari segi fisikal dan mental. Encik Kasim duduk di barisan hadapan, memegang tangan Puan Salmah, matanya merah menyala. Berdebah, kau terima balasan kau. Apabila ditanya, Pak Cik Husin menangis. Saya salah, saya tak berani minta maaf. Saya cuma buat sekali. Saya tak sangka Aisyah mengandung. Saya minta maaf pada keluarganya. Encik Kasim bangun dan menjerit. Kau minta maaf, dah selesai ke? Anak aku 10 tahun, kau dah rosakkan hidup dia. Kau patut mati. Puan Salmah menutup muka dan menangis. Husin, kau abang aku. Kenapa kau begitu kejam? Anak aku menderita. Kau pulangkan balik hidup dia. Penduduk kampung bersorak. Bunuh dia! Orang jahat tak boleh dimaafkan. Hakim mengetuk tukul meminta semua bertenang, tetapi suasana di dalam mahkamah tetap tegang. Pihak pendakwaan menyatakan bahawa perbuatan tertuduh adalah sangat serius, menyebabkan trauma yang mendalam kepada mangsa dan keluarga.
Mereka mencadangkan hukuman penjara 20 tahun. Peguam bela Pak Cik Hussein memohon hukuman diringankan, menyatakan tertuduh menyesal, mengaku bersalah dan memohon mahkamah mempertimbangkannya. Tetapi Encik Kasim menjerit, 20 tahun tak cukup, dia patut dipenjara seumur hidup, dia dah bunuh hidup anak aku. Selepas berehat, hakim menjatuhkan hukuman. Tertuduh Hussein bin Ahmad dijatuhi hukuman penjara 18 tahun kerana merogol kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Pak Cik Hussein rebah dan menangis, manakala Encik Kasim memeluk Puan Salmah dan menangis. Salmah, dia dah di penjara, tapi macam mana Aisyah nak hidup? Perbicaraan berakhir, tetapi penderitaan keluarga Aisyah tidak berhenti. Penduduk Kampung Damai berdiri di luar mahkamah berbisik-bisik. 18 tahun sikit sangat, orang tu patut mati. Kasihan budak Aisyah, dia pergi mana ya? Encik Kasim dan Puan Salmah pulang ke rumah papan mereka, duduk di hadapan gambar keluarga dan menangis. Aisyah, ayah dan mak minta maaf. Hussein dah di penjara, tapi kau menderita. Macam mana kami nak hidup? Amir, abang Aisyah, duduk meringkuk di sudut dan menangis. Ayah, mak, Amir tak dapat lindungi adik. Amir minta maaf. Di Pekan Baling, Aisyah memulakan hari-hari barunya bersama Cikgu Normala. Cikgu itu mengajarnya membaca setiap huruf. Tetapi setiap kali malam tiba, Aisyah menangis. Cikgu, saya takut. Saya rindu, mak. Cikgu Normala memeluknya. Suaranya lembut. Aisyah, jangan takut. Akak ada di sini. Awak akan lupakan. Akak janji. Tetapi di dalam hati Aisyah, ketakutan terhadap Pak Cik Hussein dan kenangan ngeri itu masih menjadi luka yang dalam. Lebih 2 bulan berlalu sejak Aisyah tinggal di rumah Cikgu Normala di Pekan Baling, kehidupan gadis kecil itu mula menunjukkan perubahan kecil. Rumah kecil Cikgu Normala yang terletak di sebuah lorong sunyi, jauh dari bisikan penduduk Kampung Damai, memberikan Aisyah ruang yang tenang walaupun masih terasa asing. Cikgu Normala menjaga Aisyah seperti anak sendiri. Setiap hari mengajarnya membaca, menulis namanya, dan menceritakan kisah-kisah dongeng untuk meredakan ketakutan di hatinya. Aisyah duduk di meja belajar lama. Tangan kecilnya memegang pensel, belajar menulis setiap huruf dengan kekok. Matanya berangsur-angsur cerah apabila dia mengenali huruf-huruf pertama. Cikgu Normala duduk di sebelahnya dan tersenyum. Aisyah, awak pandai. Awak dah boleh tulis nama awak. Akak bangga dengan awak. Aisyah tersenyum lemah, suaranya perlahan. Cikgu Normala, terima kasih. Saya suka belajar dengan cikgu. Hari-hari pertama di pekan tidak mudah bagi Aisyah. Dia masih terkejut setiap malam, menangis memanggil ibunya apabila bermimpi ngeri tentang Pak Cik Hussein. Cikgu Normala memeluknya dan memujuk. Aisyah, tak apa. Pak Cik Hussein tak boleh datang sini. Akak ada dengan awak. Aisyah memegang tangan cikgunya dan menangis. Cikgu, saya takut. Saya rindu mak. Saya nak balik rumah. Cikgu Normala mengesat air mata gadis kecil itu. Suaranya lembut. Aisyah, jangan risau. Akak dah beritahu mak awak untuk datang jenguk awak hujung minggu ni. Awak akan jumpa mak tak lama lagi. Awak tinggal di sini. Akak akan lindungi awak. Perlahan-lahan, kelembutan Cikgu Normala membantu Aisyah mengurangkan ketakutannya. Dia mula tidur lebih lena. Malah kadang-kadang menyanyikan lagu-lagu kanak-kanak yang diajar cikgunya. Encik Kasim dan Puan Salma sering datang melawat Aisyah pada hujung minggu, membawa sedikit sayur-sayuran dan ikan kering. Setiap kali bertemu ibunya, Aisyah meluru ke dalam pelukan Puan Salma, menangis. Mak, Aisyah rindu, mak. Mak tinggal dengan Aisyah ya. Puan Salma memeluk anaknya, air matanya jatuh. Aisyah, mak pun rindu kau, tapi kau tinggal di sini dengan Cikgu Normala lebih baik. Mak dengan ayah akan selalu datang jenguk kau. Encik Kasim berdiri di sisi memandang anak perempuannya. Suaranya tersekat-sekat. Aisyah, kau dah sehat sikit. Ayah gembira. Kau tinggal di sini. Jangan balik kampung. Ayah tak nak kau menderita lagi.
Aisyah mengangguk dan memeluk ayahnya. Hatinya terasa ringan apabila melihat ibu bapanya masih menyayanginya, walaupun dia telah meninggalkan kampung. Perjalanan Aisyah untuk mencari semula cahaya bukan sahaja datang dari Cikgu Normala dan keluarganya, tetapi juga dari orang-orang di sekelilingnya di Pekan. Cikgu Laila, rakan sekerja Cikgu Normala, sering singgah membawa buku dan mainan untuk Aisyah. Dia tersenyum. Aisyah, awak baik. Cikgu Normala kata awak belajar dengan baik. Nanti akak bawa awak jalan-jalan ya. Aisyah memandangnya dan tersenyum. Cikgu Laila, terima kasih. Saya suka buku. Perhatian daripada orang yang tidak dikenali perlahan-lahan membuatkan luka di hati Aisyah berkurangan, walaupun kenangan tentang Pak Cik Husin masih menjadi bayangan hitam yang belum dapat dihapuskannya. Sementara itu di Kampung Damai, Amir, abang Aisyah, hidup dalam penyesalan yang tidak berkesudahan selepas perbicaraan Pak Cik Husin. Amir menjadi pendiam, dia tidak lagi ke sawah membantu ayahnya. Sebaliknya, sering duduk meringkuk di sudut rumah, matanya merah bengkak memandang ke arah Sungai Kedah. Encik Kasim melihat anak lelakinya begitu mengeluh. Amir, kenapa nih? Pak Cik Husin dah di penjara, kau jangan sedih lagi. Amir mengangkat kepala, air matanya jatuh. Ayah, Amir minta maaf, Amir tak dapat lindungi adik. Amir tinggal di rumah dengan adik. Tapi Amir tak tahu Pak Cik Husin buat apa pada adik. Amir tak guna. Encik Kasim duduk dan memeluk anak lelakinya. Suaranya bergetar. Amir, jangan salahkan diri kau. Kau baru 15 tahun. Kau tak tahu benda tu. Ayah pun tak tahu. Si Husin tu saudara ayah. Ayah pun tak syak. Kenapa kau salahkan diri kau? Puan Salmah masuk dan melihat Amir menangis. Dia memeluknya dan menangis. Amir, jangan fikir macam tu. Mak tahu kau sayang adik. Kau tak salah. Si Husin tu jahat. Dia sembunyikan dari semua orang. Bukan salah kau. Tetapi Amir menggelengkan kepala. Suaranya tersekat-sekat. Mak, Amir ingat ada sekali adik menangis cakap sakit perut. Amir cuma ingat dia salah makan. Amir tak tanya betul-betul. Amir biarkan adik menderita. Amir minta maaf pada adik. Puan Salmah memeluk anaknya erat-erat, hatinya hancur luluh. Amir, jangan cakap macam tu. Adik dah hidup baik dengan Cikgu Normala. Kau jangan seksa diri kau macam ni. Mak cuma nak kau dengan adik hidup tenang. Mak tak nak apa-apa lagi. Penyesalan Amir bukan sahaja kesakitan pribadi, tetapi juga luka bersama keluarga. Penduduk Kampung Damai berbisik-bisik tentang Aisyah, tetapi mereka masih memandang Amir dengan pandangan simpati. Kasihan Amir, mesti dia salahkan diri sendiri. Pak Cik Samad singgah menepuk bahu Amir. Amir, jangan sedih. Pak Cik Husin dah di penjara. Kau tak salah. Kau masih kecil. Amir mengangguk, tetapi air matanya masih jatuh. Pak Cik, saya tak dapat lindungi adik. Saya tak boleh maafkan diri saya. Di Pekan, Aisyah perlahan-lahan terbiasa dengan kehidupan baru. Suatu petang, apabila Cikgu Normala selesai mengajarnya menulis, Aisyah tiba-tiba tersenyum dan berkata, Cikgu Normala, saya nak belajar pandai. Saya nak jadi cikgu macam cikgu. Saya tak nak takut lagi. Cikgu Normala memeluknya, air matanya jatuh. Aisyah, awak cakap macam tu, akak gembira sangat. Awak boleh buat, akak percaya awak. Senyuman Aisyah, walaupun lemah, adalah cahaya pertama selepas hari-hari gelap, seperti nyalaan lilin kecil yang berkelip-kelip di tengah badai. Tetapi di Kampung Damai, Amir duduk di tepi sungai, memandang air yang mengalir dan berbisik. Aisyah, abang minta maaf. Abang tak dapat lindungi kau. Kau hidup baik-baik ya, abang akan cuba. Penyesalan remaja itu adalah harga sebuah keluarga yang hancur, sementara Aisyah mencari semula cahaya berkat orang-orang di sekelilingnya. Lebih 3 bulan berlalu sejak Aisyah tinggal di rumah Cikgu Normala. Kehidupan gadis kecil itu di Pekan Baling semakin teratur. Rumah kecil Cikgu Normala menjadi tempat perlindungan yang selamat.
di mana Aisyah belajar membaca, menulis dan perlahan-lahan melupakan mimpi ngeri tentang Pakcik Husin. Dia tidak lagi terkejut dan menangis setiap malam. Sebaliknya, menghabiskan petangnya duduk di meja belajar, menulis ayat-ayat mudah di bawah bimbingan Cikgu Normala. Cikgu Normala menyedari perubahan dalam diri Aisyah. Suatu hari, dia duduk di sebelahnya dan tersenyum. "Aisyah, awak dah banyak kemajuan. Akak nampak awak lebih banyak senyum. Akak gembira sangat." Aisyah tersenyum, suaranya perlahan. Cikgu Normala, saya suka tinggal di sini. Saya tak takut macam di kampung lagi. Saya nak belajar pandai untuk jadi cikgu macam cikgu. Encik Kasim dan Puan Salmah masih melawat Aisyah secara berkala, membawa sayur-sayuran kampung dan kata-kata semangat. Suatu hari, Puan Salmah memeluk anaknya dan menangis. "Aisyah, kau dah sihat. Mak tenang. Kau tinggal di sini dengan Cikgu Normala, mak tak risau lagi." Aisyah memegang tangan ibunya dan tersenyum. "Mak, Aisyah rindu mak dengan ayah, tapi Aisyah suka tinggal di sini. Aisyah tak nak balik kampung. Aisyah takut." Encik Kasim menepuk bahu anaknya. Suaranya lembut. "Aisyah, kau tinggal di sini. Ayah dengan mak tak paksa kau balik. Kau hidup baik-baik dah cukup buat kami gembira." Perhatian daripada ibu bapa dan Cikgu Normala membantu Aisyah perlahan-lahan membina dunia baru, di mana kesakitan tentang Pakcik Husin hanya menjadi bayangan mimpi yang jauh. Tetapi, masa lalu tidak mudah melepaskan Aisyah. Suatu petang, ketika dia sedang belajar dengan Cikgu Normala, satu bayangan yang dikenali muncul di hadapan pintu rumah. Amir, abang Aisyah, remaja 15 tahun, itu berdiri di situ, lebih kurus dari sebelumnya. Matanya merah bengkak, penuh kerisauan. Cikgu Normala terkejut melihat Amir. "Amir, awak buat apa di sini? Ibu bapa awak tahu tak?" Amir menundukkan kepala, suaranya bergetar. "Cikgu Normala, saya minta maaf, saya lari datang sini. Saya nak jumpa adik, saya tak sanggup hidup kalau tak jumpa dia." Aisyah mendengar suara abangnya, tergamam. Dia bangun dan menangis. "Abang Amir, abang datang buat apa? Aisyah takut." Cikgu Normala menenangkan Aisyah dan berpaling kepada Amir. "Amir, bertenang. Aisyah masih lemah. Jangan buat dia takut. Duduk dulu cerita pada akak." Amir melutut di hadapan Aisyah. Air matanya jatuh. "Aisyah, abang minta maaf. Abang tak dapat lindungi kau. Abang biarkan Pakcik Husin aniaya kau. Abang minta maaf." Aisyah memandang abangnya. Hatinya berbelah bahagi antara ketakutan dan kasih sayang. Dia menangis. "Abang Amir, Aisyah tak salahkan abang. Tapi Aisyah takut. Aisyah tak nak ingat Pakcik Husin lagi." Amir meluru memeluk kaki adiknya, menangis teresak-esak. "Aisyah, abang tahu kau tak salahkan abang, tapi abang salahkan diri sendiri. Abang tinggal di rumah dengan kau, tapi abang tak tahu. Abang tak sanggup hidup dengan malu ni." Cikgu Normala menarik Amir bangun, suaranya tegas. "Amir, jangan cakap macam tu depan Aisyah. Dia sedang cuba lupakan. Awak buat dia lebih takut. Duduk dan cerita pada akak apa yang buat awak datang sini." Amir duduk dan menutup muka, menangis. "Cikgu, saya tak tahan tinggal di kampung. Orang kampung tak cakap apa-apa lagi, tapi saya rasa mereka pandang saya dengan hina. Saya rindu adik, saya nak jumpa dia kali terakhir. Minta maaf pada dia, saya tak sanggup hidup lagi." Aisyah mendengar abangnya berkata begitu. Dia meluru memeluk Amir dan menangis. "Abang Amir, jangan cakap macam tu. Aisyah tak nak abang mati. Aisyah sayang abang. Jangan tinggalkan Aisyah." Pertemuan yang tidak dijangka antara Aisyah dan Amir membuatkan Cikgu Normala tergamam. Dia memeluk kedua-duanya. Suaranya tersekat-sekat. "Amir, Aisyah, jangan menangis lagi. Amir, awak tak salah. Jangan seksa diri awak. Aisyah perlukan awak. Awak kena hidup untuk dia." Tetapi Amir menggelengkan kepala dan menangis. "Cikgu Normala, saya minta maaf. Saya nak jumpa adik kali terakhir. Saya tak sanggup hidup di kampung. Saya minta maaf pada dia. Tolong jaga dia untuk saya."
Cikgu Normala menjerit. Amir, awak cakap apa ni? Jangan buat benda bukan-bukan. Akak takkan biarkan awak pergi mana-mana. Amir bangun dan memandang Aisyah kali terakhir, berbisik. Aisyah, abang minta maaf. Hidup baik-baik ya. Abang tak dapat lindungi kau. Abang tak layak jadi abang. Kemudian dia berlari keluar dari rumah, meninggalkan Aisyah menangis teresak-esak. Abang Amir, jangan pergi. Aisyah tak nak abang tinggalkan Aisyah. Cikgu Normala mengejar, tetapi Amir telah hilang di dalam lorong kecil. Aisyah rebah ke lantai dan menangis. Cikgu Normala, abang Amir pergi mana? Aisyah tak nak abang mati. Aisyah takut. Cikgu Normala memeluknya, hatinya cemas. Aisyah, akak akan cari abang Amir. Jangan takut, akak takkan biarkan dia buat benda yang bukan-bukan. Malam itu, Encik Kasim dan Puan Salmah menerima berita daripada Cikgu Normala, bergegas datang ke pekan. Apabila tiba, mereka melihat Aisyah menangis dalam pelukan Cikgu Normala. Puan Salmah mencerit, Amir mana? Amir pergi mana? Cikgu Normala menceritakan semuanya. Air matanya jatuh. Puan Salmah, Amir datang minta maaf pada Aisyah, kemudian lari. Saya takut dia fikir yang bukan-bukan. Encik Kasim menumbuk dinding dan menangis. Ya Allah, Amir salahkan diri sendiri. Aku tak dapat jaga dia. Mereka bergegas mencari Amir di seluruh pekan, tetapi tidak menemui bayangannya. Pagi keesokannya, berita buruk datang dari Kampung Damai. Amir ditemui di tepi Sungai Kedah. Jasadnya kaku. Dia telah menamatkan riwayatnya sendiri di dalam air. Sekeping nota kecil di dalam poket bajunya tertulis, Ayah, Mak, adik Aisyah, abang minta maaf. Abang tak dapat lindungi adik. Abang tak sanggup hidup dengan malu ini. Adik Aisyah hidup baik-baik ya. Abang minta maaf. Encik Kasim menerima berita itu dan rebah ke tanah, menjerit, Amir, anakku, kenapa kau buat macam ni? Ayah minta maaf. Puan Salmah rebah di sisi suaminya dan menangis. Amir, anakku, mak dah kehilangan kau. Aisyah mendengar berita kematian abangnya. Dia rebah dalam pelukan Cikgu Normala dan menangis. Abang Amir, kenapa abang tinggalkan Aisyah? Aisyah tak salahkan abang. Aisyah nak abang hidup. Cikgu Normala memeluknya dan menangis. Aisyah, jangan menangis lagi. Abang Amir minta maaf pada awak. Dia nak awak hidup baik-baik. Berdepan dengan masa lalu sekali lagi, Aisyah bukan sahaja kehilangan zaman kanak-kanaknya kerana Pak Cik Husin, tetapi juga kehilangan abangnya, orang yang paling menyayanginya. Dalam penyesalan yang tidak dapat dihapuskan, kematian mengejut Amir bagaikan pisau terakhir yang menikam jantung keluarga Aisyah. Selepas jasad remaja itu ditemui di tepi Sungai Kedah, suasana di dalam rumah papan di Kampung Damai diselubungi kesedihan dan keputusasaan. Encik Kasim melutut di sisi keranda anak lelakinya, menangis teresa-esa. Amir, anakku, kenapa kau tinggalkan ayah dan mak? Ayah minta maaf, ayah tak dapat lindungi kau dengan adik. Puan Salmah rebah di sebelahnya, memeluk gambar Amir, suaranya serak. Amir, anakku, mak dah kehilangan kau. Kenapa kau salahkan diri? Mak tak nak kau mati. Penduduk Kampung Damai berdiri senyap di sekeliling rumah. Tiada siapa yang mampu berkata-kata, hanya bunyi tangisan bercampur dengan bunyi ombak Sungai Kedah memukul tebing. Cikgu Normala membawa Aisyah pulang ke kampung untuk menghadiri pengebumian abangnya, walaupun dia bimbang kejutan ini akan membuatkan gadis kecil itu rebah. Apabila Aisyah masuk ke dalam rumah dan melihat keranda Amir, dia rebah dan menangis. Abang Amir, kenapa abang tinggalkan Aisyah? Aisyah tak salahkan abang, jangan mati. Cikgu Normala menenangkan Aisyah, air matanya jatuh. Aisyah, bertenang. Abang Amir minta maaf pada awak. Dia nak awak hidup baik-baik. Aisyah memeluk keranda erat-erat, menangis terisak-esak. Cikgu Normala, saya nak abang Amir hidup balik. Saya tak nak dia pergi. Encik Kasim meluru memeluk anak perempuannya dan menangis.
Aisyah, ayah minta maaf. Ayah dah kehilangan Amir. Ayah takkan biarkan kau menderita lagi. Puan Salmah memeluk kedua-duanya. Keluarga mereka tenggelam dalam kesakitan yang tidak berkesudahan. Pengebumian Amir berlangsung dalam senyap. Hanya beberapa orang jiran yang datang menziarah, tetapi pandangan simpati mereka menggantikan kata-kata. Pak Cik Samad mengeluh. Amir salahkan diri sendiri. Dia tak tahan dengan malu. Keluarga Kasim dah cukup menderita. Kak Mai menangis. Aisyah dah kehilangan abang. Macam mana dia nak hidup? Aisyah berdiri di sisi kubur Amir, memandang timbunan tanah yang baru, berbisik, "Abang Amir, Aisyah minta maaf. Aisyah tak dapat jaga abang. Abang rehat ya. Aisyah akan hidup baik-baik." Cikgu Normala memegang tangannya, suaranya tersekat-sekat. Aisyah, awak kuat. Abang Amir nak awak hidup. Akak akan bantu awak. Selepas pengebumian, Aisyah kembali ke Pekanbaling bersama Cikgu Normala, tetapi kesedihan kehilangan Amir mengubahnya. Dia tidak lagi tersenyum, tidak lagi menyanyi riang, sebaliknya duduk senyap di meja belajar, matanya kosong memandang keluar. Cikgu Normala risau dan duduk di sisinya. "Aisyah, awak kenapa? Awak kena hidup. Abang Amir tak nak awak sedih." Aisyah menangis. "Cikgu Normala, saya rindu Abang Amir. Saya tak nak dia mati. Saya takut. Saya tak tahu macam mana nak hidup lagi." Cikgu Normala memeluknya dan menangis. "Aisyah, akak tahu awak sedih, tapi awak kena kuat. Akak ada dengan awak. Awak tak keseorangan." Perlahan-lahan, kesabaran Cikgu Normala membantu Aisyah mencari semula sedikit kekuatan. Suatu petang, ketika cikgunya mengajarnya menulis satu karangan pendek, Aisyah tiba-tiba menulis, "Saya nak jadi cikgu untuk bantu kanak-kanak kecil macam saya. Saya rindu Abang Amir. Saya akan hidup untuk abang." Cikgu Normala selesai membacanya, air matanya jatuh. "Aisyah, awak hebat. Akak percaya awak boleh buat. Akak bangga dengan awak." Aisyah tersenyum lemah. Buat pertama kalinya selepas kematian Amir, dia merasakan secebis harapan kecil di dalam hatinya. "Cikgu Normala, saya akan coba. Saya tak nak Abang Amir sedih." Sementara Aisyah coba mengatasi kesedihannya, Encik Kasim di Kampung Damai berdepan dengan kehilangan terakhirnya. Kematian Amir bukan sahaja kehilangan seorang anak lelaki, tetapi juga penyesalan kerana dia tidak dapat melindungi kedua-dua anaknya daripada tragedi. Suatu malam, dia duduk seorang diri di tepi Sungai Kedah, memeluk gambar lama Amir dan Aisyah, menangis. "Amir, Aisyah, ayah minta maaf. Ayah tak dapat jaga kau, tak dapat selamatkan Aisyah dari si Husin. Macam mana ayah nak hidup?" Dia menutup muka dan menangis teresak-esak. Kesakitannya adalah campuran antara kasih seorang bapa, penyesalan, dan kehilangan yang tidak dapat digambarkan. Puan Salmah melihat suaminya begitu, berlari memeluknya dan menangis. "Kasim, jangan macam ni. Aisyah masih hidup. Dia sedang berusaha. Abang kena hidup untuk dia." Encik Kasim mengangkat kepala. Air matanya jatuh. "Salmah, saya tahu, tapi Amir mati sebab salahkan diri sendiri. Saya tak boleh maafkan diri saya. Si Husin buat Aisyah menderita. Saya tak dapat halang. Kehilangan Amir, macam mana saya nak hidup?" Puan Salmah memegang tangan suaminya. Suaranya bergetar. "Kasim, saya pun sedih, tapi Aisyah perlukan kita. Abang jangan tinggalkan saya dengan anak. Saya merayu." Encik Kasim mengangguk dan memeluk istrinya. Hatinya pedih, tetapi juga merasakan sedikit kelegaan apabila memikirkan Aisyah. "Saya akan coba untuk Aisyah. Saya kena hidup." Di Pekan, Aisyah beransur-ansur pulih semangat melalui sesi belajar dengan Cikgu Normala. Suatu hari, Cikgu Laila singgah dan melihat Aisyah menulis, dia tersenyum. "Aisyah, awak dah banyak kemajuan. Nanti awak jadi cikgu, akak bangga sangat."
Aisyah memandangnya, suaranya perlahan. "Cikgu Laila, saya nak belajar pandai supaya Abang Amir gembira. Saya tak nak Abang sedih lagi." Cikgu Normala memeluknya, hatinya ringan apabila melihat Aisyah tidak lagi menyebut tentang kematian. "Aisyah, awak boleh buat. Akak ada di sini. Awak akan berjaya." Encik Kasim dan Puan Salmah melawat Aisyah lebih kerap. Setiap kali melihat anak perempuan mereka tersenyum, mereka seolah-olah menemui semula sedikit cahaya. Suatu petang, Aisyah memeluk ayahnya dan berkata, "Ayah, Mak, Aisyah tak takut lagi. Aisyah akan hidup baik-baik untuk Abang Amir, untuk Ayah dan Mak." Encik Kasim menangis. "Aisyah, kau cakap macam tu, Ayah tenang." Tetapi di dalam hatinya, kehilangan Amir masih menjadi luka yang tidak akan pernah sembuh. Dia berbisik, "Amir, kau rehat ya. Ayah akan hidup untuk adik." Aisyah mengatasi kesedihannya dengan bantuan Cikgu Normala dan kasih sayang ibu bapanya. Tetapi kematian Amir meninggalkan satu kekosongan yang tidak dapat diisi dalam keluarga. Di Kampung Damai, rumah papan itu kini hanya tinggal Encik Kasim dan Puan Salma. Bunyi ombak Sungai Kedah seolah-olah menceritakan kisah tragedi mereka. Selepas kematian Amir, Aisyah meneruskan kehidupannya di Pekan Baling bersama Cikgu Normala. Masa berlalu, kenangan ngeri di Kampung Damai perlahan-lahan pudar di dalam hatinya. Bukan kerana dia lupa sepenuhnya, tetapi kerana dia belajar untuk hidup dengan kesakitan itu. Cikgu Normala mengajar Aisyah setiap hari, dari huruf pertama hingga karangan pendek, membantunya mencari semula kegembiraan dalam buku-buku. Aisyah tidak lagi terkejut dan menangis setiap malam, sebaliknya menghabiskan petangnya menulis di meja belajar. Matanya cerah apabila dia menyelesaikan setiap helaian kertas. Cikgu Normala duduk di sebelahnya dan tersenyum. "Aisyah, awak hebat. Akak nampak awak lebih kuat. Akak bangga dengan awak." Aisyah tersenyum. Suaranya perlahan. "Cikgu Normala, saya nak belajar pandai untuk jadi cikgu macam cikgu. Saya tak nak Abang Amir sedih." Encik Kasim dan Puan Salmah masih melawat Aisyah secara berkala, membawa sayur-sayuran kampung dan cerita-cerita sederhana. Setiap kali bertemu ibu bapanya, Aisyah memeluk mereka dan tersenyum. "Ayah, Mak, Aisyah dah sehat. Aisyah suka tinggal di sini. Aisyah tak takut lagi." Encik Kasim mengusap rambut anaknya, suaranya lembut. "Aisyah, ayah nampak kau senyum. Ayah tenang. Kau tinggal di sini dengan Cikgu Normala. Ayah dengan Mak gembira sangat." Puan Salmah memeluk anaknya. Air matanya jatuh tetapi diiringi senyuman. "Aisyah, kau hidup baik-baik dah cukup buat Mak tenang. Mak dah kehilangan Amir, tapi kau sehat. Mak tak harapkan apa-apa lagi." Keluarga mereka tidak lagi banyak bercakap tentang masa lalu, sebaliknya hanya menumpukan pada masa kini di mana Aisyah sedang berangsur-angsur pulih. Cikgu Normala bukan sahaja mengajar Aisyah di rumah, tetapi juga membawanya ke sekolah rendah di Pekan apabila dia sudah cukup sehat. Aisyah mula bersekolah di darjah 4. Walaupun lewat berbanding rakan-rakannya, dia rajin, sentiasa duduk di barisan hadapan dan tekun mendengar guru mengajar. Cikgu Laila, rakan Cikgu Normala, sering singgah dan memuji, "Aisyah, awak belajar dengan baik. Nanti awak jadi cikgu, akak bangga sangat." Aisyah tersenyum. "Cikgu Laila, saya nak ajar budak-budak kecil supaya tak ada siapa yang menderita macam saya." Senyuman Aisyah, walaupun masih lemah, adalah tanda pemulihan seperti cahaya matahari yang menembusi awan hitam selepas badai. Di Kampung Damai, Encik Kasim dan Puan Salma hidup sunyi di dalam rumah papan tanpa bayangan Amir dan Aisyah. Encik Kasim tidak lagi banyak ke sawah, sebaliknya melakukan kerja-kerja ringan di kampung. Matanya masih muram apabila memandang ke arah Sungai Kedah. Suatu hari, dia duduk di hadapan gambar Amir dan berbisik, "Amir, kau rehat ya, adik dah hidup baik. Ayah akan cuba untuk dia." Puan Salmah duduk di sebelahnya memegang tangan suaminya. "Kasim, Aisyah sehat dah cukup. Abang jangan sedih lagi. Saya perlukan abang untuk hidup dengan saya." Encik Kasim mengangguk dan memeluk isterinya. Hatinya ringan apabila mengetahui Aisyah sedang mencari semula kehidupannya.
Kehidupan Aisyah di pekan tidak kaya, tidak sempurna, tetapi tenang dengan cara yang paling sederhana. Dia tinggal di rumah kecil Cikgu Normala, belajar dengan tekun, makan hidangan sederhana dengan sayur rebus dan ikan kering, tetapi dikelilingi kasih sayang. Suatu petang apabila Aisyah selesai menulis karangan tentang cita-citanya untuk menjadi guru, dia memandang Cikgu Normala dan berkata, "Cikgu, saya nak hidup baik-baik supaya Abang Amir gembira." Saya tak takut lagi. Cikgu Normala memeluknya dan menangis. Aisyah, awak kuat. Akak percaya awak boleh buat. Abang Amir akan gembira. Kisah Aisyah berakhir bukan dengan keajaiban atau perubahan besar, tetapi dengan ketenangan sederhana seorang gadis kecil yang pernah kehilangan segalanya. Dari tragedi ngeri hamil pada usia 10 tahun yang membuatkan doktor tergamam, misteri di sebaliknya yang membuatkan semua orang menitiskan air mata, Aisyah telah mengatasi kesakitan, kehinaan dan kehilangan untuk mencari semula makna hidup. Pak Cik Husin, orang yang meragut zaman kanak-kanaknya, menerima hukuman penjara tetapi tidak dapat mengembalikan apa yang telah hilang dari Aisyah. Amir, abangnya, pergi dalam penyesalan meninggalkan kesakitan yang kekal di hati ibu bapaknya. Encik Kasim dan Puan Salma, dari orang yang tidak berdaya di hadapan tragedi, menjadi sandaran terakhir untuk Aisyah. Cikgu Normala, orang yang tiada pertalian darah, telah menarik Aisyah keluar dari jurang dengan kasih sayang tanpa syarat. Pengajaran dari kisah ini sangat mendalam. Kesakitan yang tidak terperi boleh menjadi kejam, tetapi manusia boleh menjadi lebih kuat daripada yang mereka sangka. Aisyah tidak bersalah apabila dianiaya oleh Pak Cik Husin. Amir tidak bersalah kerana tidak menyedarinya. Dan Encik Kasim serta Puan Salma tidak bersalah kerana mempercayai saudara sendiri. Mereka semua adalah mangsa jenayah yang keji, tetapi kasih sayang, kesabaran dan kecekalan telah membantu mereka mengatasinya. Aisyah tidak dapat kembali ke hari di mana dia menyanyi di tepi Sungai Kedah, tetapi dia telah memilih untuk hidup dan itu adalah kemenangan terbesar. Amir pergi meninggalkan pengajaran tentang memaafkan diri sendiri. Manakala Encik Kasim dan Puan Salma terus hidup untuk anak perempuan mereka, walaupun kesakitan kehilangan Amir tidak akan pernah pudar. Kisah ini juga adalah peringatan tentang kekuatan komuniti. Cikgu Normala dan Cikgu Laila tidak meninggalkan Aisyah. Mereka adalah cahaya dalam hari-hari paling gelap gadis kecil itu. Penduduk kampung damai, walaupun pernah berbisik-bisik, akhirnya diam untuk memberi Aisyah peluang untuk memulakan semula. Inilah semangat yang ingin disampaikan oleh cerita menitis air mata kepada anda semua. Kisah-kisah ini bukan sahaja untuk ditangisi, tetapi untuk memberi kekuatan hidup, agar kita menghargai orang di sekeliling kita dan melindungi anak-anak daripada tragedi yang serupa. Ini adalah penamat kisah hamil pada usia 10 tahun membuatkan doktor tergamam. Misteri di sebaliknya membuatkan sesiapa sahaja menitiskan air mata. Jika anda rasa kisah Aisyah menyentuh hati anda, sila tekan suka untuk menyokong kami, agar kami tahu bahawa usaha menceritakan kisah ini bermakna bagi anda. Sila tekan untuk berkongsi pengajaran tentang ketabahan dan kasih sayang kepada orang yang anda sayangi, agar mereka juga dapat merasai nilai kemanusiaan. Dan jangan lupa tekan langgan, agar tidak terlepas kisah-kisah menyentuh hati seterusnya dari cerita menitis air mata, di mana kami akan terus membawakan perjalanan hidup yang penuh makna. Terima kasih kerana menemani kami sepanjang kisah ini. Dari titisan air mata pertama, ketika Aisyah menanggung tragedi, hingga senyuman lemah terakhir apabila dia menemui semula ketenangan. Kami sangat berharap untuk menerima komen anda. Apa pendapat anda tentang perjalanan Aisyah? Apa perasaan anda tentang pengorbanan Amir? Pendapat anda adalah pendorong untuk kami terus berusaha. Terima kasih dan jumpa lagi dalam kisah-kisah yang baru. Hai semua, korang dari mana tu? Juga komen sikit di bawah. Apa pendapat korang tentang cerita yang saya kongsikan tadi? Saya doakan semoga anda semua sentiasa sehat, selamat dan berada dalam keadaan yang baik. Kalau korang pun ada cerita menarik, jangan segan untuk kongsikan di ruangan komen ya, supaya kita semua boleh baca.